Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia daripada Allah. Malam ni dapat kita menyambung kita punya kuliah tentang sirah para rasul, yang mana kita berhenti bagi laluan kepada PKP sebelum ni 3 bulan lebih. Maka saya nak mula terus lah, pasal kita nak kena ikut SOP, maka saya jalan terus okay, insyaAllah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita masuk kepada bab yang ke-13, permulaan kepada kisah Nabi Hud AS. Saya pergi terus lah insyaAllah. Nabi Hud yang dimaksudkan di sini ialah Hud bin Shalih bin Irfashas bin Sam bin Nuh. Maknanya keturunan Nabi Hud ni dengan Nabi Nuh tak jauh lah. Kalau kita tengok dalam daftar para rasul, Adam, Idris, Nuh, Hud, kan, tak jauh. Tapi tempoh tu lama juga tu, tapi nak bagi tahu keturunan tu tak jauh. Ada yang mengatakan bahawa Hud ini nama sebenarnya ialah Amir bin Shalih bin Irfashad bin Sam bin Nuh. Mana ada perbezaan di antara nama sebenarnya itu Hud ataupun Amir. Saya pernah jumpa dalam kitab, dalam buku lama, bukan buku Arab lah, buku Melayu. Zaman-zaman sekolah saya beli RM3, RM4 tu kan, kisah para nabi. Dia beritahu Hud ini maknanya adalah tangisan. Tapi saya duk cari balik, bila saya main besar ni saya duk cari balik dalam kitab-kitab yang muktabar, tak jumpa lagi lah pernyataan itu. Mungkin saya tak jumpa lagi, nak kata salah pun tak berani lah. Mungkin ya, mungkin tidak. Dikatakan Hud itu satu perkataan daripada Arab lama yang bermaksud tangisan. Saya tak berani nak kata salah kita main kemudian ni kan, dan tak berani nak kata betul, pasal bila kita rujuk yang muktabar ni tak jumpa yang dia menjelaskan begitu. Bila saya semak dalam ini pun, dalam Qisasul Anbiya pun tak sebut. Tak apalah, kita hormat sajalah. Kalau salah kita minta hindar, dan kalau betul alhamdulillah. Tapi yang membezakan di sini ialah satu mengatakan namanya adalah Hud, satu lagi mengatakan namanya adalah Amir. Baik. Ada juga yang mengatakan bahawa Hud ialah putera Abdullah, nama-nama ayah Abdullah bin Rabah bin Jarud bin Ad bin Aud bin Iram bin Sam bin Nuh. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir membawakan satu pendapat yang lebih details, mengatakan keturunan Nabi Hud nak pergi kepada Nabi Nuh melalui beberapa keturunan yang lain, macam Aus, macam Iram, nama tempat tu kan, bin Sam bin Nuh. Baik. Nabi Hud berasal daripada kabilah yang bernama Ad, dari Aus bin Sam bin Nuh. Mereka itu adalah bangsa Arab yang tinggal di bukit-bukit pasir yang terletak di sebelah kanan antara Aman dan Hadramaut. Kalau kita buka dalam Quran, disebut sebagai Ahqaf, perkampungan. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Quran, apakah anda tidak memerhatikan bagaimana Tuhanmu lakukan terhadap kaum Ad? Yang kita baca yang dalam Quran tu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad tu. Tak perhatikah bagaimana Allah Taala buat kepada kaum Ad? Iramazatil imad, penduduk kota Iram yang mempunyai imad, bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang orang lain tak buat dah lepas pada tu, sebelum pada tu tak mampu buat dah. Lagu mana depa ni buat? Kehebatan kota Iram itu akan kita bincangkan insya-Allah kalau ada catatan dia. Yang dimaksudkan di sini ialah penduduk kota Iram. Mana kota itu bernama kota Iram. Kota Iram ni tuan-tuan, hari ini pencarian kota Iram ini telah bermula, tak silap saya, lama dah. Tetapi dia mula rancak pada tahun 1922 bila ada penemuan kota Iram ini. Dalam era itu 20-an, 30-an itu ada orientalis barat yang masuk ke tanah Arab. Seperti mana yang nama selalu kita sebut, Lawrence of Arabia tu, yang masuk cucuk pemerintah tanah Hijaz untuk keluar dari Utsmani tu kan. Antara yang diperbuat juga adalah mencari kota Iram ni. Kalau tuan-tuan nak cari di internet ataupun tuan-tuan nak cari dalam bahan bacaan buku-buku, untuk rujukan orang putih dia panggil the Atlantis of the Sand. Atlantis daratan, Atlantis pasir. Mereka mereferkan kota Iram sebagai Atlantis pasir. Dia ada satu dokumen dia menceritakan tentang penemuan kota ini yang memang terletak dekat Yaman,
yang diceritakan bagaimana para pengkaji ini menjumpai kota tersebut yang begitu hebat dengan hebat maksud saya ni, bila depa buat pentarihan radiokarbon, tengok umur dia berapa ribu tahun, kemudian depa adalah structure 3D model lagu mana tak tahulah, orang yang jurutera ni depa pandai lah kan. Tapi bila depa tengok balik structure runtuhan tu, depa buat balik how supposed to be, macam mana bangunan tu sepatutnya, rupanya sangat hebat. Sebab tu Tuhan sebut orang tak buat dah lagu tu. Macam mana yang kata hebat tu, dekat kota Iram itu, baik, saya sambung orang beranggapan bahawa, ni Ibnu Katsir sebut, orang beranggapan bahawa kota Iram itu adalah sebuah kota yang bergerak mengelilingi bumi. Suatu ketika dia berada di Syam, pada ketika yang lain dia berada di Yaman, dan kadang-kala dia berada di negeri lain pula. Ni Ibnu Katsir sebut. Dia kata ada sebuah catatan pada zaman dia mengatakan kota Iram tu kehebatan dia bergerak. Bukan dia macam restoran berputar di Menara KL, Menara Ustaz tau. Dia sendiri, kota tu bergerak. Ada ketika berada di Syam, ada kadang berada di Yaman, kadang-kadang dia berada di negeri yang lain pula. Tetapi kata Ibnu Katsir, pendapat ini memerlukan dalil yang boleh dipertanggungjawabkan lagi. Maknanya pendapat ini sekadar huraian para ahli sejarah dan pengkaji. Ibnu Katsir, tuan-tuan tahulah manhaj dia mau satu proof yang kuat, yang konkret, baru boleh dimasukkan dalam kitab dia. Tetapi dia still masukkan, dan dia mengatakan, dia tak kata salah dan dia tak kata betul, cuma dia kata pendapat ini kena cari lagi, kena gali lagi. Sebab dalil naqli dia, Tuhan kata kota Iram ni orang lain tak boleh buat dah kehebatan lagu mana kota Iram ni. Mungkin kita boleh kaji lagi sebab apa yang Tuhan kata sampai tak boleh buat. Hari ini dalam tamadun sejarah dunia, dalam subjek sejarah tamadun, kita bincang tentang kota-kota yang hebat. Kita akan sebut tentang taman tergantung Babylon dan sebagainya, bagi kita cukup hebat dah. Tetapi tentang kota Iram ni tidak disebutkan dalam daftar akademik. Kita lah orang Islam kena gaji ni, pasal sejarah ni main kat kita. Dalil naqli disebutkan dalam Quran ini untuk kita baca. Kenapa kota ini Tuhan kata begitu hebat? Pandangan ahli sejarah yang mengatakan, sebab tuan-tuan, dalam keilmuan dia ada dua jenis aliran. Satu kita sebut sebagai ulama hadis, satu disebut sebagai ulama tarikh. Sebenarnya cerita tak yang tu? Kedua-dua ini ada manhaj yang berbeza. Satu manhaj muhaddisin, yang bila dia meriwayatkan hadis yang bersangkutan dengan Nabi marfu' atau yang berkaitan dengan hukum dan sebagainya, mereka sangat strict dalam menerima riwayat. Kadang-kadang manhaj para ahli sirah, mereka agak linear ni lembut sikit dalam membawakan sirah kepada kita. Dan dia ada ahli-ahli sirah yang terkenal ketika mana mereka itu sepakat di dalam sesuatu urusan, dalam sesuatu perkara dan pendapat, meskipun tidak ada dalil yang kuat yang menyokong, sebab mereka itu hanya berkisah tentang sejarah. Maka dalam ilmu sirah, ulama sirah ataupun ahli akademik sejarah akan mengatakan kaedah yang disebut sebagai ijtima' mu'arrikhin, ijtima' para ahli sejarah. Lagu fiqh lah, ijma' para ulama fiqh. Sejarah pun dia ada, dia panggil ijma' mu'arrikhin, ijma' para ahli tarikh. Bagaimana kalau berlaku orang yang sama juga ahli tarikh, ahli sejarah, orang yang sama juga ahli hadis? Adakah orang macam tu? Ada. Siapa? Contohnya Ibnu Katsir sendiri. Ibnu Katsir, kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Ibnu Katsir, bila mana Imam Ibnu Katsir mendatangkan beberapa riwayat hadis, beliau agak strict. Tetapi kalau tuan-tuan buka dalam Bidayah wa Nihayah, kitab sirah, ada beberapa pendapat, ada beberapa riwayat yang Imam Ibnu Katsir datangkan, yang kalau kita tengok dia meriwayatkan daripada 2-3 orang tokoh yang kurang siqah, yang diragui riwayat mereka. Tetapi Imam Ibnu Katsir still ambil riwayat itu, sebab manhaj Ibnu Katsir ketika mana menulis Bidayah wa Nihayah, aku duk tulis kitab sirah ni. Dia macam tu. Masa ni aku slow sikit. Masa Ibnu Katsir menulis kitab tafsir yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan akidah, tak boleh. Orang yang tak siqah aku tak ambil dah riwayat dia, aku ambil yang kuat saja. Ini saya kaji sendiri, bukan saya tengok cerita orang. Bila kita kaji sendiri, saya bincang dengan pensyarah kata, kenapa dalam Bidayah wa Nihayah ni ramai, banyak kali Imam Ibnu Katsir petik riwayat daripada Saif bin Umar. Saif bin Umar ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Mizan wa I'tidal, kitab para rijal ataupun para perawi ni, dia dhaifkan oleh ramai ulama. Sebab ada beberapa sebab lah. Ada yang mengatakan hafazan dia lemah, ada mengatakan dia ni tak sempat berjumpa dengan tokoh yang atas dia, ada yang mengatakan dia ni mengamalkan tadlis. Tadlis ni maknanya, contohlah saya ambil riwayat ni kat Abang Jeb, Abang Jeb ambil kat Abang Din, contoh kan. Tapi saya sembunyikan nama Abang Jeb. Tak mahu abang, saya kata saya ambil daripada Abang Din.
Sebab apa? Sebab saya nak ambil hati orang sini. Sebut nama banyak, kira orang tak layan lah. Saya nak buat macam tu, dia panggil tadlis, skip perawi. So Saif bin Umar ni ada beberapa pandangan para ulama bukan kecil anak lah. Semisal Imam Ahmad, semisal Ali Ibn Madini, semisal Ibn Hibban tak terima riwayat dia ni. Ibn Katsir pun tak terima. Tetapi bila dia menulis kitab sirah, dia terima. Itu bila saya tanya lecturer bincang, dia kata begitulah, manhaj yang berbeza. Hari ini tuan-tuan, masalah dengan keilmuan kita hari ini, bila kita tak faham perbezaan manhaj dan perbezaan rumah. Bila orang kata macam ni, saya bagi contoh. Kita kata saya ni pergi berubat merata dah tak baik-baik, pergi di KPJ tu, jumpa dengan Dr. Din tu, alhamdulillah lega kat tangan dia. Kata-kata yang begitu kalau dengar dekat orang yang tak faham, dia akan kata tu dia hang syirikkan Tuhan ke? Kuasa penyembuh bukan tangan dia, tangan Tuhan. Betul. Tetapi kawan yang kata tu bukan bermaksud syirik. Dia cuma kata, orang kata apa, sebagai adab, sebagai adat. Itu rumah dia yang lain. Itu rumah mungkin rumah tasawuf, rumah akhlak, rumah perbincangan harian, madrasah yang begitu. Tetapi kalau berbincang tentang akidah, tak boleh kata macam tu. Tetapi kawan ni bukan bermaksud macam tu. Tuan faham tak? Dalam fiqh kita panggil maqasidul lafzi ala niyatil lafizi. Maksud ucapan itu yang dikira, bukan lafaz ucapan tu. Walaupun dia lafaz macam tu, maksud dia bukan dia nak kata doktor tu Tuhan penyembuh. Dia cuma nak kata sembuh kat tangan kawan tu lah, bukan kata kat dia. Lagu tu lah. Macam sebelum ni tuan-tuan, zaman tu saya belajar lagi, duk viral orang kata jangan panggilkan isteri Umi, jangan panggil dekat suami Abi. Bisa dengar tak tuan-tuan? Oh, sebab mata WhatsApp semua tuan, nanti jadi hukum sebab menyamakan isteri dengan mak, menyamakan ayah. Ramai orang sebab. Kembali kepada kaedah tadi, yang dikira itu maksud lafaz itu, bukan lafaz itu sendiri. Maksud lafaz itu bukan dia nak menyamakan mak dengan isteri ke, ayah dengan suami ke, bukan. Tetapi maksud dia sebagai panggilan saja. Sebab dah jadi uruf zaman itu, zaman kita orang Melayu kita memang orang panggil lagu tu. Sejak zaman mak ayah dulu lagi, mak hang, pak hang, tok hang, tok wan hang kan. Duk panggil dah. Tiba-tiba bila datang hari ni kita mengatakan begitu, boleh jatuh talak pun cukup. Saya baca mesej berantai kadang-kadang kan, tuan jumpa kan. Boleh jatuh talak. Member saya hantar mesej daripada Johor, dia kata boleh jatuh talak ke aku panggil bini ku Umi ni. Saya kata takkan sampai jatuh talak. Maka dia hantar kat saya. Saya baca tu dia lah. Maknanya dia rumah yang berbeza. Kita tak boleh ukur macam tu. Saya bagi contoh yang lain oh. Semangat kan 3 bulan tak main ni. Rukun, ada rukun, kita belajar rukun. Macam ni lah, akidah. Akidah ni apa makna akidah? Aqada yaqidu aqdan, ikatan. Manusia ni sifat dia akan dia macam air, dia akan turun pi menyebab merata. Selagi tidak ada satu ikatan, dia akan menyerebak merata. Itu sifat manusia. Dia akan cuba yang tu, cuba yang ni. Sebab tu dalam Quran, antara perintah pertama, syariat pertama yang datang dalam Quran ketika itu apa? Yang pertama, yang kepada makhluk adalah itulah suruh sujud hormat kepada Nabi Adam. Tapi kepada manusia apa? Syariat pertama untuk Nabi Adam zaman itu, perintah pertama untuk manusia apa? Wala taqraba hazihi syajarah. Jangan dekati pokok ni, pokok tu. Bila Tuhan tak bagi dekati, larangan daripada Tuhan, maka jadi syariat pada Nabi Adam zaman itu, masa itu, jangan dekati that pokok itu. Maknanya syariat itu yang awal itu bersifat sekat. Sebab kalau tak sekat dia akan pi. Itu sifat manusia. Sebab itu datang akidah. Perkataan akidah itu diambil daripada lurah, bermaksud ikatan. Nak kena ikat. Kalau tak ikat, dia akan pi, menyerebak merata. Hari ini orang sudah sebarkan pahaman Islam liberal, Tuhan aku dengan Tuhan dia sama. Banyak benda yang menyebabkan orang mula bertindak ikut suka hati bila tidak ada ikatan agama. Akidah. Dalam agama itu terbina rukun. Rukun kalau kita ukur dari sudut definisi dia, makna rukun ada ma yatawaqqafu ala sihhati syai'. Sesuatu benda yang yatawaqqaf, yang menyekat, yang memberhentikan sesuatu benda. Wa huwa min juz'illah, iaitu perkara yang berkaitan dengan perihal itu. Saya bagi contoh. Islam ni luah, apa yang baik Islam, tetapi datang rukun yatawaqqafu yang jadi bucu. Rukun ni maknanya bucu. Sebab tu tuan-tuan pergi Mekah, di Kaabah, rukun Yamani, rukun Syam, makna rukun itu adalah bucu. So bucu inilah yang yatawaqqaf, yang menyekat. So membentuk binaan Islam itu. Kalau tak sebut ikatan ataupun bucu, maka dia akan menyerewang merata. Dan Islam itu terbina atas rukun.
Islam ada 5. Mengucap, solat, semua tu. Betul orang akan bincang. Jadi kalau tak ada gugur satu rukun, adakah seseorang tu tak dikira Islam? Orang bincang yang tu kan. Contoh orang tak semayang. Adakah orang tak semayang itu terus jadi kafir? Tuan-tuan bisa dengar apa perbincangan tu? Baik. Ulama bincang. Di sudut perbincangan rukun itu, ialah sebab dia terkeluar satu rukun. Maknanya dia dah bocok satu bucu, dia keluar Islam dia itu. Tetapi dalam perbincangan ulama fiqh, dia kata tak boleh cakap macam ni. Sebab manusia ni taubat dia Allah Ta'ala terima. Dan kalau orang itu percaya semayang itu wajib, dia semayang tapi dia culang-caling, tapi dia sendiri semayang, dia tahu Allah Ta'ala berkuasa dan sebagainya, tapi dia kadang-kadang dia terlepas dan sebagainya, adakah terus dia kira murtad dan keluar? Ulama kata tak boleh kata macam tu. Sebab nak hurai macam mana kat orang ni? Maka ulama datangkan rukun ini terbahagi kepada 2. Satu disebut sebagai rukun hakiki, satu rukun urfi. Yang kata solat ni tak sembahyang keluar ni rukun urfi, pada uruf dia ialah keluar lah, tetapi bukan begitu, bukan dikira murtad kena mengucap balik dah, cuma kena taubat. Melainkan dia tak sembahyang dan dia pula kata sembahyang tu tak wajib, yang tu kena mengucap lah. Itu perbezaan dia. Maka ulama dulu ni dia datang dengan pelbagai kaedah dan cara untuk memastikan kita hari ni kemah dah. Setiap benda itu ada jawapan dah. Macam SOP yang kita nak buat ni lah ni, alhamdulillah surah pertama saya jumpa selengkap ini. Saya dah pergi 3-4 surah dah lah lepas PKP ni. Tapi ni paling lengkap ni. Satu-satu tumbuh noh. Bagus, alhamdulillah. Cuma SOP ni lah. Ulama dah bincang lama dah. Darul mafasid awla min mencegah keburukan lebih baik daripada masalih, daripada bawa kebaikan. Kalau pertemuan antara dua itu nak cegah keburukan dulu. Akhafud dararain, darurat yang paling ringan. Ulama bincang, saya tak hurai lah, mungkin Ustaz ini hurai banyak dah. Tapi nak beritahu, Islam always ada jawapan. Kalau orang kata habis tu Ustaz, ni kerajaan lagu mana ni? Pasal malam boleh buka, orang duk pergi supermarket boleh, masjid tak boleh mai. Itu bukan cerita kerajaan tak kerajaan, itu cerita orang Islam, tok-tok imam majlis surau ni, orang masjid, dan Islam itu sendiri sayang kat tuan-tuan. Dia buat SOP ni pasal nak jaga. Orang supermarket dia tak peduli. Dia bukan peduli kesihatan tuan-tuan, dia peduli duit tuan-tuan dia. Yang nak sakit, yang tak sakit amai lah. Orang surau dia penting yang tu. Tapi yalah hari ni orang tak nampak yang tu, orang nampak ini semua Yahudi punya. Panjang cerita lah kan. Saya kadang sedih, saya yang benda tu tak ada. Yang benda tu cuma berlaku di negara luar. Tapi bila kawan-kawan hantar mesej tunjuk post-post yang dia screenshot, oh rupanya memang di Malaysia pun ada dah orang yang faham macam tu. Dia kata ni SOP ni bukan sunnah dan sebagainya. Di dalam sejarah Islam berlaku banyak dah. Saya sebut 2-3 tempat dah. Berlaku wabak Amwas dalam zaman pemerintahan Saidina Umar. Wabak Amwas ini mengorbankan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tuan-tuan pun tahu, saya pernah cerita dah di sini dulu. Lepas Abu Ubaidah yang menggantikan beliau ialah Muaz bin Jabal pun terkorban juga. Sampailah satu nama ni Amr bin Al-As, dia lah yang bagi cadangan untuk for time being, so untuk masa ni kita rehat sat. Masing-masing keluar pergi duduk jarakkan diri, pergi buat kemah di tengah-tengah padang pasir atas bukit, jarakkan daripada orang. Maksudnya dah berlaku dah benda tu. Dah berlaku dah. Dan alhamdulillah wabak itu dapat dihapuskan di kerajaan Islam di Syam masa tu. Dan merebak pergi ke negara barat pula, yang dikenali selepas tu sebagai the Black Death kan. Baik. Maka itulah ikatannya. Mari saya nak sambung tu kata tak, saya duk niat pagi tadi petang dia sebelum main, dia sudah ingat malam ni saya nak habis terus Nabi Hud kalau dan insya-Allah. Tapi macam tak dah ni panjang ni. Kita try no. Baik, saya pergi teruslah. Maka kita faham dah perbezaan manhaj itu yang menjadikan para ulama itu dahulunya tak berselisih. Dahulunya mereka tak berselisih kerana mereka menghormati. Al-Imam Baihaqi dia hantar surat khusus kepada Al-Imam Juwaini. Surat tu sampai sekarang tuan-tuan boleh baca. Saya tak pasti ada translation ke tidak. Saya rasa ada. Tajuk surat tu sampai jadi kitab, surah ataupun kitab, tak ingat nama dia. Min al-Baihaqi ila al-Imam Kabir Imam Juwaini. Imam Juwaini ni dia tua dah, dia ayah kepada Imam Haramain. Imam Baihaqi masih ni muda. Imam Baihaqi tuan-tuan tahu lah, ulama besar mazhab Syafi'i kita ni lah, ulama hadis dalam mazhab Syafi'i. Imam Baihaqi yang hidup kurun ke-6, kurun ke-5 Hijrah. Imam Juwaini dia karang satu kitab fiqh, dia ulama fiqh yang besar.
Cuma dalam bab hadis dia dia kurang sikit. Kurang tu bermaksud kalau dengan kita dia lebih banyak lah. Kurang sama-sama level dengan dia, dikira kurang. Dengan kita tak ada, kita 1% pun tak ada lah dengan dia. Imam Baihaqi seronok bila dia baca kitab tu, dia dapat baca. Maksud tak siap-siap dah 6-7 jilid lah. Dia baca ada benda yang tak kena. Dia tulis surat straight hantar kepada Imam Juwaini. Dia kata kepada Imam Kabir Jalil yang hebat, yang agung, saya suka usaha Imam ni nak buat ni. Dia kata cuma ada hadis yang tak, dia ceritalah, dia terang dalam kitab tu, kita boleh baca lah satu-satu Imam Baihaqi terang tu. Kemudian bila Imam Juwaini baca surat daripada Imam Baihaqi tu, dia dah tua dah, alim, rujukan utama. Tiba-tiba anak muda hantar kat dia surat tegur dia kan. Tuan-tuan, apa jawapan dia? Dia kata apa? Inilah sepatutnya budaya ilmu, dia kata. Dia tak kata korang ajak budak-budak mana mai tegur aku ni. Dia kata inilah sepatutnya budaya ilmu, dan Imam Juwaini tak teruskan dah. Tak teruskan sebab dia menyerahkan pada para ahlinya. Tapi Imam Juwaini pakar fiqh, Imam Baihaqi pakar mazhab Syafi'i, hadis dan juga fiqh. Dan budaya itu berlangsung biasa. Dia harmoni, kejujuran pada ilmu. Ali bin Madini, seorang sahabat kepada Imam Ahmad. Ali bin Madini ni dia satu orang tokoh yang sangat alim tentang ilmu rijal, ilmu para perawi hadis, para perawi sirah, para perawi riwayat ni kan ada orang kan. Imam Ali bin Madini dia kenal habis ni setiap satu ni. Cukup pakar, semua dalam kepala dia. Kalau kita nak hafal, jenuh hafal tuan-tuan. Tuan-tuan buka kitab-kitab para rijal, Mizan I'tidal terbaik tu, Syar' Alamun Dabalak terbaik ni, Tazkiratul Huffaz terbaik ni, terbaik. Tapi Imam Ali bin Madini dia hafal semua. Dia tahu. Dan dia tahu tu secara details. Ada satu riwayat tentang satu orang perawi ni tentang kunut subuh. Panjang lah itu. Tapi Imam Ali bin Madini dia cerita, kenapa mazhab Syafi'i pakai riwayat ini, kerana ulama ini cerita satu. Di sisi Imam Syafi'i kuat hadis ini, maka kita mengamalkan kunut subuh, tidak ada masalah. Baik. Dan ketika mana orang tanya dia, wahai Imam, wahai Ali bin Madini ni, apa pendapat kamu tentang ayah kamu? Ayah dia ni salah seorang perawi juga, salah seorang rijal ni juga. Maka dia sengak. Kemudian dia bertanya lagi, apa pendapat tuan pasal ayah tuan punya riwayat ni macam mana? Nak ambil tak ambil? Maka dia kata, tanya orang lain boleh tak? Maka dia bertanya, tanya ada orang lain, semua nak tahu pendapat yang paling aula lah, ulama yang paling pandai ilmu rijal lah ni, ilmu tentang orang ni. Maka kata Ali bin Madini, pak aku dhaif, huwa dhaif. Ayah aku dhaif ni bermaksud dia lemah ingatan dia, tak siqah. So ambil pada orang lain lah. Walaupun ayah dia sendiri, tetapi dengan ilmu, kalau dia perlu berlaku jujur, dia jujur. Walaupun kena atas ayah dia sendiri, pasal dia tahu ayah dia tak kuat, maka dia sebut walaupun benda itu adalah ayah dia. Ini kita kena ambil pengajaran hari ni. Kita kadang-kadang hari ni orang yang masuk dalam jemaah, kemudian join pula parti politik mana-mana, kadang-kadang bila ada kesilapan daripada mana-mana geng kita, yang satu kepala dengan kita, satu warna dengan kita sengak, ataupun kita sengak tu kira okey lagi, kita balut bagi nampak betul juga. Yang tu yang tak betul ya. Itu kita sokong buat apa kan. Tu tak kena. Sebab Ali bin Madini dia menegakkan kejujuran, keilmuan. Salah tetap salah meskipun geng kita, betul atau tak betul meskipun lawan. Itu kaedahnya. Baik, teruslah. Maka itu kaedahnya, perbezaan manhaj itu. Baik, saya sambung. Semangat ni. 8:32. Tak masuk Nabi Hud lagi. Okey. Orang yang pertama kali bercakap dalam bahasa Arab ialah Nabi Nuh, satu pendapat. Namun Wahab bin Munabbih pula berpendapat bahawa ayah Nabi Hud ialah orang yang pertama sekali bercakap dalam bahasa Arab. Kata-kata tu. Tapi Nabi dalam bangsa Arab ni ada 4 orang. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dengan Rasulullah SAW. Itu saya selalu sebut dengan hadis oleh Abu Zar Al-Ghifari. Baik. Maka Nabi-Nabi yang lain ini banyak daripada bangsa lain. Habis itu Ustaz, kenapa Nabi-Nabi lain cakap Arab? Kenapa kita cakap Arab? Dalam Quran Tuhan rakam dialog dalam bahasa Arab. Dialah bahasa Quran tu bahasa Arab. Depa tu cakap bahasa apa tak tahu. Cuma ulama kajilah. Ada orang bincang, ada ulama Nabi dalam kalangan bangsa Cina, bangsa India. Kalau saya secara peribadi saya rasa ada, sebab setiap umat itu Tuhan datangkan Nabi sebagai petunjuk kepada mereka. Kemudian baru ni ada orang tanya saya, Ustaz lah, dia kata Nabi dalam kalangan jin ada Arab? Saya kata saya tak tahu, saya tak berani jawab, takut saya salah. Cuma yang pasti umat Rasulullah, zaman Rasulullah ni tak ada Nabi dalam kalangan jin, sebab Nabi adalah Rasul kepada manusia dan jin. Tapi untuk sebelumnya saya la adri, saya tak tahu, saya takut saya salah. Lah ni orang fikir macam-macam, no? Orang dia baguslah fikir macam tu. Tapi kadang-kadang fikir jauh sangat mau risau juga kan.
Baik, saya sambunglah. Okey. Kemudian diceritakan oleh Imam Ibn Katsir, bangsa Ad ini satu kaum yang begitu kuat, yang mereka ada kelebihan yang pelbagai, yang Tuhan berikan kelebihan kepada mereka. Mereka kuat di sudut keuangan pun kuat di sudut kudrat pun kuat, rupa pun tampan, otak pun bijak. Bumi mereka subur, kaya dengan semua limpah kurniaan bumi, semua lengkap. Maka menyebabkan mereka ini semakin lama semakin jauh dan sombong terhadap Tuhan mereka. Mereka ialah kaum yang pertama yang menyembah berhala sesudah kaum Nabi Nuh. Setelah kaum Nabi Nuh sembah berhala, Wadda, Suwa, Ya'u, Nasra tu kan, Tuhan datangkan azab. Kemudian kaum yang datang sudah itu dah okey dah. Lama kelamaan datang kaum Ad ini, dia main perangai balik. Bila dah terlalu kaya, hilang petunjuk. Saya kata tadi, manusia bila tidak ada petunjuk ataupun akidah ataupun ikatan. Sebab tu kita baca Quran, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Agama Allah kan disebut dengan tali, ikatan. Bila manusia dibiarkan tanpa ikatan, tanpa rukun, tanpa bucu, tanpa sempadan, maka dia akan bertebaran, dia akan mengalir pergi ke merata pelosok dan cara fikir. Ini yang berlaku pada umat Nabi Hud, kaum Ad. Mereka bila mereka kaya, ada semua, maka mereka mula mencari sesuatu. Maka mereka menyembah berhala. Berhala pertama yang disembah oleh kaum Nabi Hud ataupun umat ataupun kaum Ad ialah nama dia Syada, Syamud dengan Hira. Syada, Syamud dengan Hira. Ini nama 3 patung yang pertama disembah setelah peristiwa banjir besar. Kenapa mereka menyembah patung-patung ini? Kerana mereka nak, orang kata apa, manifestasi kepada apa yang mereka dapat. Contoh, dapat dan minta. Contoh, bila manusia itu dia tanam sawah padi, bendang, dia tak kenal Tuhan dia, tapi dia dalam hati dia ada God spot. God spot ini semua orang ada, Islam ataupun bukan Islam. Istilah kita kata God spot lah, tapi bentuk dia macam mana tak tahulah. Dia macam titik Tuhan. Setiap orang ada benda tu, iaitu satu insting, satu desire, searching for God. Ada semua orang ada. Nak eksperimen boleh. Ambil satu orang lelaki, perempuan ke, yang atheist, tak percaya Tuhan, bubuh dia dalam sampah, lempak di tengah laut, pergi tengah lautan Pasifik ke. Masa tu dia nak cari siapa? Dia akan sebut, God, if you there, help me. Dia mesti akan cari. Sekerah, seangkuh mana pun orang tu, dia ada God spot dalam hati dia. Sebab kita diikat dengan sumpah kita depan Allah masa alam arwah, alam roh dulu ni. Apa sumpah itu? Alastu birabbikum, kamu saksi tak aku ni Tuhan kamu? Bala syahidina, kita katakan, roh kita kata kami saksi. Tapi bila main bumi pakai lupa habis. Kesan sumpahan itulah sampai hari ni, orang itu Islam ataupun tak Islam, insting to search for God memang ada. Jepun ke, Cina ke, orang putih ke, dia akan sentiasa mencari Tuhan. Tuan-tuan baca sejarah keislaman Syekh Yusuf Estes, Imam Amerika tu kan. Dia kata sampai saya jadi pening, Tuhan mana yang betul, tak tahu nak buat ke mana. Saya baca Bible, baca ni, akhirnya saya rasa macam kepala saya perlu tunduk ke bumi. Dia kata macam tu. Baru saya damai. Baru dia tengok Islam rupanya ada ritual itu. Sujud kita tu kan, dia mula cari dan sebagainya, dan dia dapat. Maknanya memang orang cari benda tu. Sebab tu orang dapat hidayah dengan azan, dapat hidayah dengan tengok akhlak orang, dapat hidayah dengan tengok macam-macam cara Tuhan nak bagi hidayah kan, ada dengan mimpi dan sebagainya. Baik. Maka kadang-kadang orang menyalahgunakan God spot itu. Dia buat benda, buat benda tak apa jadi, dia nak minta kat siapa, nak harap kat siapa, maka dia tak kenal Tuhan. Maka dia mula minta kepada benda yang dia reka dan buat, dan dia menyembah benda tu. Amailah patung ni untuk benda, patung ni untuk laut, kena sembah dewa ini untuk ini, sembah dewa itu untuk itu dan sebagainya. Maka akhirnya jadi sebut benda yang kita tengok sekarang. Dalam zaman Nabi Hud ini ada patung nama Syada, Syamud dengan Hira. Kekayaan, kesihatan dan infrastruktur macam itulah. Untuk menyembah benda tu, untuk orang kata apa, nak mengharap, nak minta benda tu. No? Tuan-tuan tengok gambar Amir Khan, fikir kan dia buat. Orang meniaga betul ni tak laku-laku, tapi ambil batu, conteng dengan dakwat warna merah, letak dalam tu, orang pakat pergi sembah bagi duit. Kan dia katakan bagaimana politik agama itu berlangsung. Alhamdulillah Islam terselamat daripada benda-benda yang macam tu. No? Baik. Maka bila Nabi Hud datang mendakwah kepada mereka,
Tuhan sebut dalam Quran, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Penduduk kaum Ad ini mereka sangat takabur, dengan apa? Diri mereka. Takabur ni sombong diri. Dan waqalu, dan mereka berkata kepada Nabi Hud, dakwah dia berkata kepada Nabi Hud, man asyaddu minna quwwah. Nak suruh kami sembah siapa kuat daripada kami? Tanya kat Nabi Hud macam tu. Itu soalannya cukup sombong. Siapa lagi kuat daripada kami? Awalam yarau annallaha allazi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tuhan tanya balik, kamu tak perhati ke yang Tuhan yang buat kamu lebih kuat daripada kamu? Kalau kamu berasa kamu kuat, yang buat kamu takkan tak kuat daripada kamu? Kuat daripada kamu. Tetapi mereka tak kenal Tuhan. Nabi Hud bukan datang hukum, Allah Ta'ala bukan hukum tu, hantar Nabi Hud untuk berikan peringatan, bagi tahu pula kat mereka, sembah Allah, kembali kepada Allah, jangan mensyirikkan Allah. Allah mereka kenal, tetapi mereka mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Itu bagi syirik. Tak mungkin tak kenal Allah, sebab Allah peringkat awal lagi. Cuma mereka mula mengada-adakan Tuhan yang lain. Zaman sekarang Ustaz, Islam okey, soalan tak ada berhala apa semua. Yes, berhala dalam bentuk fizikal kita ada dah, tetapi berhala dalam bentuk pemikiran itu kita risau, yang tu yang ganggu kita ni. Zaman moden ni, berhala-berhala pemikiran ini yang kita risau. Mungkin berhala-berhala fizikal kita tak hadapi dah. Hari ini ulama Islam kena berbincang untuk berhadapan dengan satu masalah baru, berhala pemikiran yang sedang masuk ke dalam orang kata apa, anak muda kita hari ini, dalam sistem hari ini. Baik. Maka tuan-tuan, Tuhan kata fa arsalna alaihim rihan sarasara fi ayyamin niqas hisatin linuziqahum azabal khizyi fil hayati dunya. Tuhan hantar kepada mereka angin sara-sara. Kita akan bincang yang tu, apa maksud angin sara-sara, untuk merasakan azab kepada mereka. Wala azabul akhiratul ukhra, dan dua azab akhiratul ukhra wa hum la yunsarun, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Baik. Maka Nabi Hud datang memperingatkan mereka. Saya nak ringkaskan yang tu, satu demi satu Nabi Hud ingatkan mereka, menyampaikan misi siang dan malam kepada mereka, penduduk kampung ini. Tetapi mereka menolak. Menolak sehingga kan Tuhan datangkan kepada mereka petanda. Tuhan datangkan kepada mereka petanda, iaitu apa? Mereka berlaku kemarau kepada kaum tersebut selama beberapa lama. Saya nak pergi yang tu terus. Para ahli tafsir menyebutkan, yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Ishaq, itu Ibn Ishaq, bahawa dia berkata, setelah mereka menolak seruan Nabi Hud dan tetap kufur kepada Allah, maka kepada mereka diberikan kekeringan selama 3 tahun. Kemarau datang kepada kota mereka selama 3 tahun. Kemarau 3 tahun. Sehingga kan mereka benar-benar tercekik oleh krisis dan kesengsaraan. Setelah mereka mengalami keadaan sebegitu secara berpanjangan, mereka pun segera meminta kepada Allah agar dibebaskan daripada penderitaan tersebut. Minta ke Allah balik. Itu saya kata tadi, kenal Allah dah, cuma mengada-adakan Tuhan yang lain selain daripada Allah. Baik. Mereka mengajukan permohonan di tempat yang dipandang mulia, iaitu di mana? Di Baitullah, Mekah. Maknanya pemahaman kata kenal Allah itu dah ada. Pemahaman kata Baitullah, tanah haram, tempat yang mustajab doa itu pun dah ada. Cuma bercampur baur pemahaman itu. Itu yang kita disarankan untuk berhati-hati, yang saya sebut tadi itu ikatan, bucu yang nak jaga sebelum kita menyerebak pergi merata tu, sebab nak jaga yang ni lah. Nak jaga yang ni. Bukan sampai tak kenal Tuhan tu kenal, tapi mengadakan Tuhan yang lain, mendatangkan sistem kepercayaan yang lain untuk menghiasi benda tu yang kita sangka baik, rupanya salah. Maka tuan-tuan, mereka nak hantar satu rombongan untuk pergi doa dekat Mekah. Baik. Maka diutuskanlah pemimpin mereka pada saat itu seorang lelaki yang bernama Muawiyah bin Bakar, sedangkan ibunya daripada kaum Ad yang bernama Jazhazah binti Al-Khaybari. Selanjutnya kata Imam Ibnu Ishaq, kaum Ad mengutuskan lebih kurang 70 orang ke tanah suci Mekah. Ni kalau tak ada Covid ni, dia tak boleh pergi mengutus 70 orang ke tanah suci Mekah untuk memohon doa agar diberikan hujan.
Maknanya 3 patung utama mereka tadi tu, Syada, Harak, tu tak function untuk tu. Sebab saya kata tadi dah, itu untuk tanaman, itu untuk agriculture, kesihatan. Nak minta hujan yang buat langit bumi ni patut kata Allah. Sebab apa? Dalil Quran sebut, Allah Ta'ala kata kan, kalau kamu tanya kepada mereka, Muhammad, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang buat langit dan bumi? La yaqulanna Allah, mereka akan katakan Allah. Dia tahu Allah. Tetapi mereka mengadakan Tuhan yang lain. Jadi bila tak ada hujan ni berkaitan dengan alam, maka mereka kembali cari Allah. Tapi tak buang Tuhan yang berhala yang lain. Maka dia hantar 70 orang yang soleh dalam kalangan mereka ini, yang korang buat dosa lah dalam kalangan mereka ni, untuk pergi doa di Mekah. Ini pun satu problem juga. Sendiri tak mau doa, harap orang lain doa. Boleh dah harap orang lain, tak salah. Tapi kalau sampai sendiri tak buat langsung, itu problem. Itu problem. Kita punya pendeta Melayu nama apa? Zakbar kan. Dia tulis satu buku, Perangai Bergantung Kepada Diri. Buku tu diharamkan dulu. Lah ni dah boleh dicetak pula. Cerita tentang orang Melayu ni yang sentiasa bergantung kepada orang lain. Tender lah, bantuan lah, subsidi. Bukan tak boleh, boleh. Tapi tak tahulah mungkin maksud Zakbar adalah terlalu bergantung kot. Maksudnya macam tu lah. Bukan tak boleh bergantung sebab kerajaan. Kita amanahkan dia pegang duit kita. Dia kena bagilah. Cuma sampai tahap tak mau usaha langsung ni pun problem. Maka kata Zakbar, bangsa dia ni, kita lah, terlalu bergantung sampai tahap daripada atas tanah sampai masuk kubur pun bergantung pada doa orang untuk hantar kat dia. Mana kata macam tu. Ya. Bukan maksud Zakbar tak boleh. Maksudnya itulah sifat kita ni, terlalu harapkan orang. Begitulah yang berlaku. Depa ni tak mau doa sendiri ni. Kita susah, sakit, kita pergi jumpa orang, tolong doa kat saya. Kita tu tak mau doa. Kalau kita doa sendiri, kita jumpa orang soleh, kita tahu, Tuan Haji tolong doa kat saya, tak apa. Dia doa, kita doa, tawassul lah, tak apa boleh. Tapi kita tak mau dah, doa aku tak makbul, khusus ustaz tu buat doa, dia sendiri tak mau doa. Kita ni tentang bila kita pakai lagu ni betul duk ceramah, orang kata ustaz tak mana tak ustaz sangatlah. Cuma bila orang anggap macam tu, orang akan anggap kita ni semua boleh semua benda. Pernah 2-3-4 kali, bukan sekali dua, banyak orang main suruh saya doa ustaz anak dia jadi lagu tu, jadi lagu ni. Saya kata saya tak reti. Bukan semua benda kita reti. Boleh ustaz doa lah. Tekak doa lah. Tak boleh ustaz gaya tudung apa tak pakai. Orang kata tu serta. Dia dengar lah video ni, nanya saya lagi. Tak apa-apa, lama dah ni, benda lama. Tak sebut nama tak apa kot no. Maka tak balas doa, kita doa tak balas. Cuma saya tersentuh dengan ayat tu lah. Kita ayat doa tak makbul dah ustaz lagu ni. Makbul doa mak ke anak ni. Ya. Bab tak pakai tudung Tuhan jawab dengan Tuhan, tapi bab doa hang dengan anak ni doa ibu kepada anak pula. Bab tudung atas diri dia pula. Kita kena faham macam tu. Ya. Baik. Okey, saya sambunglah. Maka dihantarlah 70 orang itu untuk pergi ke Mekah. Okey. Lalu mereka singgahlah di luar Mekah dan tinggal di sana selama sebulan. Dalam perjalanan yang lama tu, sebelum nak masuk ke Mekah, dia berhenti satu kawasan sempadan Kaabah sempadan Mekah itu, berehat tapi berehat bukan sebulan. Ulama bincang pasal apa sampai sebulan. Kerana di sanalah mereka menghabiskan sisa-sisa penat yang berjalan selama ini, kemudian prepare untuk masuk ke tanah suci, menyucikan diri dan sebagainya. Seperti mana kita sekarang pun pergi umrah, pergi Madinah dulu, turun nak masuk ke sempadan Mekah tu, asal lagi apa mentawihkan bagi tahu lah kan, sekian. Nak dia. Saya ingat masa saya pergi tahun 2012 tu, mentawih temi kata, siapa yang berdosa banyak, asal berdosa banyak istighfar sekarang, dia kata. Betul, bagus lah. Cuma yang dia tambah tu tak sedap. Saya pernah bawa satu jemaah masuk saja sempadan Mekah, hilang dia tuan-tuan. Hilang dia kata. Siapa hilang? Kerana dosa-dosanya. Dia kata lagu tu, Allah tuan-tuan, kami dalam bah tu daripada slow-slow, astaghfirullahalazim, dekah-dekah tu kuat. Pasal apa? Pasal takut no. Kita pun kadang-kadang mesej nak bawa kat orang ni, jangan bawa mesej bagi orang takut. Macam dulu kan mak tanah kubur kan, semua episod cerita buruk mayat dah. Tu orang cadang kata, kita bukan nak lawan kan mak tu, baguslah sekali untuk peringatan. Tapi jangan, kita kena ingat channel itu bukan orang Islam saja tengok. Kadang-kadang orang lain pun nak buka tengok juga kan. Maka sekali-sekala kita masukkan juga episod kesudahan orang yang baik, orang yang buat amal soleh. Buatlah mayat dia bersih ke apa, buatlah bagi ada imbangan itu. Jangan bagi nampak ulang lah, muka pecah lah, muntah darah, orang apa jadi takut. Tentu orang surau masjid tak apa, tuan faham. Tapi orang yang biasa ni, takut kau susah kau macam ni, baik aku tak payah mula jadi lagu tu. Maka
balance kan. Saya bukan jenis orang yang suka kata gorang sangat. Saya cuma kata jangan bagi yang buruk saja, bagi yang baik sama. Bagi kesudahan orang yang baik, dia ni untuk guru tahfiz baik semua. Dia meninggal macam mana mudahnya kehidupan dia, anak murid dia sembahyang kat dia, tok guru meninggal tu macam maka orang akan seronok. Tengok kesudahan yang baik macam ni. Nabi pun macam itulah dalam uslub dakwah Nabi. Nabi kan bagi kedua-dua kesudahan. Ada masa Nabi cerita pasal nikmat syurga, ada masa Nabi cerita pasal ancaman neraka. Kan? Kena balance antara keduanya. Tidak kita jangan bagi orang takut ni. Ni cerita tuan-tuan hangpa pergi Mekah memulut orang jaga satgi slipper hilang. Takut yang tu. Adakah Tuhan nak panggil kita pergi Mekah hanya untuk curi kasut kita ya? Kita yang tak ingat kita letak mana, kita salahkan Tuhan. Jangan bagi orang takut macam tu. Banyak tuan-tuan kita jumpa kawan-kawan yang pergi Jepun, pergi London, kata kita jomlah pergi Mekah, baru 6,000 7,000 lah ni. Lah ni mahal sikit lah kot. Kan? Jomlah pergi. Takut aku mati tak elok. Kata tu kan. Jadi takut nak pergi jumpa Tuhan. Tuhan ni tuan-tuan, takut khasyah nak jumpa Tuhan, takut ini takut yang kita akan jumpa juga. Itu berbeza dengan takut makhluk. Takut terhadap makhluk, takut kita akan elak tak mau jumpa. Takut hantu pergi tempat lain, takut roblok polis, konon pergi jalan lain. Tapi takut Tuhan, takut untuk jumpa. Sebab tu Tuhan gabungkan, ulama sufi gabungkan, tasawuf gabungkan. Takut kepada Tuhan ini ada pasangan apa? Takut dan harap. Dan di sana antara khauf dan raja itu ada cinta. Orang bincang, saya pernah sebut sebelum ni. Satu orang wartawan Perancis pernah tanya Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia kata tadi Tuan Syekh, ini persidangan dekat Perancis. Cerita ni saya ambil daripada Habib Ali Al-Jufri. Dia sebut di internet ada ceramah dia tu. Dia jadi saksi pertemuan tu. Dia kata kami pi itu dialog antara agama. Maka Tuan Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti Syahid, dia bagi tahulah Islam ini bila sebut tentang Tuhan kita pegang kepada takut dan cinta. Nak sebut tentang cinta Tuhan ada perkataan takut kat situ, khauf. Maka seorang perempuan wartawan Perancis, saya lajak sikit 4 minit masa tambahan. Ada perasaan takut. Maka dia tanya Dr. Said Ramadan Al-Buti, how come orang Islam boleh faham, boleh gabungkan cinta dengan takut? Takut adalah benda yang negatif, takut, elak, tak suka. Tapi cinta benda yang hub, yang kasih, yang sayang, yang macam mana orang Islam boleh gabungkan kedua ni untuk Tuhannya? Maka kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, macam mana kami tak takut kalau kami fikirkan cinta itu boleh hilang? Dia kata. Sebab tu kami takut. Takut itu dipasangkan dengan cinta kepada Tuhan kerana takut cinta tu hilang. Bila kita terlalu sayang kat orang tu, apa tindakan kita? Kalaulah kita terlalu sayang dekat seseorang itu, benda yang paling kita ada kat diri benda apa? Takut. Dia takut kehilangan dia. Boleh sikit seminit saya nak tutup yang ni. Tuan-tuan paling sayang dekat telefon. Dalam telefon ni semua ada benda. Yang sayang ni tuan-tuan paling takut hilang. Pergi mana pun khabar handset tu takut hilang. Kan? Dompet dan sebagainya. Baik. Sekarang dompet jatuh nombor 2, handset nombor 1. Apa-apa pun gagau handset dulu. Lupa dompet tak apa, handset ada. Lepas hilang handset boleh patah balik tu. Semua duduk dalam tu. Okey, baik. Maka mereka duduk di sana selama sebulan. Mereka meminum khamar ni lah. Mereka perhabis dulu masa enjoy dulu minum arak semua sebelum selesai ni. Meminum khamar. Setelah lama mereka tinggal di sana, Muawiyah rasa kasihan kepada kaumnya, namun dia rasa malu untuk menyuruh mereka kembali. Lalu dia menyatakan isi hatinya dengan baik bersyair. Baik, tak apalah. Ketika itu mereka tersedar akan tujuan kepergian mereka ke tanah suci. Maknanya sebulan duduk sana tu, bila minum arak lama tu jadi lupa dah tujuan. Lupa dah tujuan asal. Ialah sebab di sana tak dicekik oleh kemarau. Di tempat depa ada. Bila tercabut ni kedukaan itu, mereka cepat lupa kepada kaum mereka yang duk harap. Kaum mereka duk tengah panas 3 tahun tu. Maka Muawiyah ni peringat kaum dia. Kita main ni ada misi ni, kita ni ada amanah ni untuk doa ni. Okey, baru teringat balik. Tu cerita dia. Baik. Lalu mereka pun teruslah ke tanah suci untuk mendoakan bagi kaum mereka. Siapa yang pergi ni? 70 orang lelaki soleh dalam kalangan mereka. Soleh dalam sudut faham mereka lah. Okay. Salah seorang di antara mereka itu namanya Qail bin Inas. Ini Ibn Katsir sebut dengan nama lah. 70 orang disebut seorang, Qail bin Inas. Kerana apa? Kerana ketika mana Qail bin Inas itu berdoa, 70 orang main doa kat Baitullah, semua pakai doa. Ketika semua ada doa tu, Tuhan datangkan sesuatu kepada Qail bin Inas, yang sesuatu itu akan kita bincangkan bulan depan insya-Allah. Apa yang Tuhan datangkan itu kepada Qail bin Inas,
InsyaAllah orang kata boleh baca dah ustaz ni, tahu dah panggil dah. Tak Zan nak serumai juga bulan depan tu. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al illa fila wa la ma'na wa la matba'una syaqiyyan wa la mutada wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.